Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Politik Sabah sekali lagi menjadi tumpuan. Kali ini dengan spekulasi bahwa MCA Sabah mungkin menarik diri daripada bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah yang tidak lama lagi. Namun pengerusi MCA Sabah, Datuk Tia Hyok Queen, tampil menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut. Tapi persoalannya, mengapakah kabar angin ini muncul? Apakah benar MCA masih relevan dalam politik Sabah? Dan yang lebih menarik, adakah ini tanda bahwa Barisan Nasional Sabah kini berdepan dengan masalah dalaman yang lebih serius? Mari kita bongkar isu ini secara mendalam dalam perbincangan penuh kontroversi ini. Pengerusi MCA Sabah, Datuk Tia Hyok Queen, dalam satu kenyataan media menafikan dakwaan bahwa MCA akan menarik diri daripada bertanding dalam PRN Sabah. Beliau menyifatkan spekulasi ini sebagai tidak berasas dan berkemungkinan berpunca daripada pihak tertentu yang cuba menggugat perpaduan dalam Barisan Nasional Sabah. Menurutnya, MCA Sabah tetap menjadi komponen penting dalam BN dan akan terus bertanding di bawah Panji BN serta memperjuangkan pembangunan serta kesejahteraan rakyat Sabah. Katanya, kabar angin yang tidak benar ini bukan sahaja bertujuan untuk memecah belahkan Barisan Nasional dari dalam, tetapi juga boleh mengelirukan pengundi. Beliau menegaskan bahwa MCA Sabah telah lama memainkan peranan dalam politik negeri dan akan terus bekerja sama erat dengan UMNO serta parti komponen lain dalam BN demi memastikan kemenangan gabungan itu di dalam PRN 17 Sabah yang akan datang tidak lama lagi. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa Barisan Nasional Sabah kini sedang merangka strategi bagi menghadapi PRN dengan lebih mantap, memastikan gabungan itu terus relevan di mata rakyat. Katanya, matlamat kami adalah untuk menyediakan pilihan terbaik kepada pengundi melalui gerak kerja kempen yang mantap dan terus memacu pembangunan Sabah. Namun, di sebalik penafian ini, timbul beberapa persoalan yang besar. Kenapa spekulasi seperti ini boleh timbul? Apakah ini hanya permainan politik atau sememangnya ada tanda-tanda keretakan dalaman Barisan Nasional Sabah? Terdapat beberapa persoalan kontroversi yang perlu kita jawab atau yang perlu kita persoalkan untuk membongkar isu ini lebih dalam. Jom kita bongkar. Yang pertama, kedudukan MCA dalam politik Sabah. Adakah mereka ini sekedar pelengkap atau pemain utama? Sebelum kita membincangkan isu ini lebih lanjut, kita perlu memahami realiti kedudukan MCA di Sabah. MCA bukanlah satu kuasa besar di negeri ini. Malah dalam PRN Sabah 2020, MCA gagal memenangi sebarang kerusi yang ditandinginya. Lebih membimbangkan, dalam pilihan raya umum ke-15, MCA secara keseluruhannya hanya mendapat 2 kerusi parlimen, yaitu Air Hitam dan Tanjung Piai. Dan kedua-duanya ini di Semenanjung Malaysia, bukan di Sabah ataupun Sarawak. Jadi persoalannya, adakah MCA benar-benar mempunyai pengaruh di Sabah? Atau MCA ini hanyalah sekadar mempertahankan image dan mahu kekal relevan dalam Barisan Nasional walaupun realitinya mereka semakin kehilangan sokongan. Jika MCA terus bertanding dalam PRN Sabah tetapi gagal meraih sebarang kemenangan, ia hanya akan mencerminkan kelemahan parti itu. Namun, jika mereka menarik diri, ia akan dilihat sebagai pengakuan bahwa MCA Sabah sudah tiada tempat di dalam politik Sabah. Maka, adakah benar dakwaan bahwa MCA kini berada di dalam dilema? Baiklah, persoalan yang kedua, konflik dalaman BN Sabah. MCA menegaskan bahwa mereka masih sebahagian penting dalam BN, tetapi benarkah BN Sabah berada dalam keadaan yang kukuh? Sebenarnya UMNO Sabah sendiri pernah berdepan pergolakan dalaman yang sangat serius. Selepas PRU 15, UMNO Sabah bergolak apabila Bung Mokhtar Radin kehilangan jawatan sebagai pengerusi perhubungan UMNO Sabah.
Hubungan antara Bung Mokhtar dengan pemimpin lain dalam BN Sabah juga dikatakan tidak begitu akrab. Malah sebelum ini terdapat dakwaan bahwa BN Sabah semakin lemah karena ramai pemimpinnya memilih untuk menyokong Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diterajui oleh Datuk Seri Haji Jinor. Jadi persoalannya di sini, adakah spekulasi tentang MCA menarik diri ini sebenarnya datang daripada dalam Barisan Nasional sendiri? Adakah wujud perancangan dalaman untuk menyisihkan MCA secara halus? Jika benar MCA masih penting dalam Barisan Nasional Sabah, mengapakah ada spekulasi seperti ini muncul? Seterusnya, adakah BN Sabah ini masih mampu bertahan ataupun semakin hilang pengaruh mereka? Sejak kebangkitan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Perikatan Nasional PN, sokongan terhadap BN di Sabah semakin terhakis. Barisan Nasional hanya memenangi 14 daripada 73 kerusi DUN dalam PRN Sabah 2020. Jauh lebih rendah berbanding era kegemilangan mereka yang dahulu. Kini dengan dominasi GRS yang diketuai oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, adakah BN masih mempunyai daya saing? Jika MCA benar-benar bertanding dalam PRN Sabah, adakah mereka sekadar pelengkap yang tidak membawa impak besar kepada BN? Lebih penting lagi, adakah BN Sabah masih mempunyai kekuatan untuk menyaingi GRS dan Perikatan Nasional dalam PRN yang akan datang? Dan yang terakhir, siapa yang menyebarkan spekulasi ini dan apakah motifnya? Coba kamu agak-agak, siapa yang sebenarnya menyebarkan spekulasi ini? Dapat? Kalau dapat, kongsikan di ruangan komen di bawah. Baiklah, adakah pihak lawan seperti GRS atau Perikatan Nasional yang mahu menimbulkan ketidakyakinan dalam kalangan penyokong BN? Atau adakah ia datang dari dalam Barisan Nasional itu sendiri sebagai satu strategi untuk menyingkirkan MCA secara halus? Jika spekulasi ini benar-benar datang dari pihak lawan, ini menunjukkan bahwa mereka melihat MCA sebagai ancaman walaupun kecil. Tetapi jika ia datang dari dalam BN sendiri, ia memberi isyarat bahwa MCA mungkin sudah tidak diingini dalam gabungan itu. Siapa sebenarnya dalang di sebalik gambar angin ini? Baiklah, kesimpulannya sekarang kita sudah melihat gambaran lebih besar tentang isu ini, tetapi persoalan utama masih belum terjawab. Adakah MCA masih relevan dalam politik Sabah atau hanya menjadi beban kepada Barisan Nasional? Benarkah Barisan Nasional Sabah semakin rapuh dan tidak bersatu? Dan siapa yang menyebarkan spekulasi ini? Adakah musuh politik BN atau dari dalam Barisan Nasional sendiri? Kami mahu dengar pendapat Anda, komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada Current Sphere MY untuk lebih banyak perbincangan politik yang panas dan penuh kontroversi. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.